Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah dalam video ini saya Anis Munawwarah binti Anton dan dua sahabat saya iaitu Muhammad Haziq bin Muslim dan Syahrul Hanifi bin Syahrul Yusri akan membentangkan tajuk Kepelbagaian Sosio-Budaya di Sekolah Menengah Kebangsaan Intan Perdana Port Dickson dan implikasi terhadap pendidikan serta peranan guru sebagai ejen sosialis di bawah subjek EDUP 2102 Sosiologi dalam Pendidikan. Pensyarah kami iaitu Dr. Muhammad Ashraf bin Ibrahim. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, kita lihat dulu apa isi kandungan yang terdapat di dalam video ini. Yang pertama, kepelbagaian sosio-budaya yang terdapat di Sekolah Menengah Kebangsaan Intan Perdana Port Dickson. Yang kedua, implikasi ataupun kesan kepelbagaian budaya terhadap pendidikan. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir kita akan lihat dalam video ini adalah peranan guru sebagai ejen sosialis. Apa itu maksud sosio budaya? Kita pergi kepada maksud sosio. Sosio adalah kata awalan yang merujuk kepada perkaitan tentang faktor sosial atau kemasyarakatan. Manakala budaya melalui kamus dewan bermaksud tamadun, peradaban, kemajuan berfikir, akal budi yang bermaksud cara berfikir ataupun berkelakuan. Jadi budaya atau kebudayaan berasal sebenarnya kata asal budaya atau kebudayaan ni adalah dari bahasa Sanskrit iaitu budaya yang terhasil daripada perkataan budi yang menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya juga boleh dimaksudkan sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang dapat memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. Jadi, konsep sosio budaya itu macam mana? Kita lihat di sini. Amalan gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat yang lahir dari pegangan dan kecenderungan masyarakat berkenaan untuk pembangunan sosial kehidupan masyarakat tersebut. Di Malaysia, iaitu di negara kita lah, di Malaysia, kepelbagaian masyarakat telah mewujudkan variasi ataupun kepelbagaian lah budaya tu pelbagai di Malaysia ini yang menjadi pegangan dan amalan hidup mereka. Kebudayaan kebangsaan di Malaysia adalah berasaskan kebudayaan orang-orang Melayu, Cina, India dan etnik-etnik yang lain. Kita pergi kepada slide seterusnya. Terus kepada analisis kepelbagaian sosio-budaya di Sekolah Menengah Kebangsaan Intan Perdana Port Dickson. Sebelum kita pergi kepada analisis, kita kenal dahulu sekolah menengah ini iaitu SMK Intan Perdana yang terletak di Port Dickson, beralamat kilometer 14 Jalan Pantai Taman Intan Perdana 71050 Port Dickson, Negeri Sembilan. Sekolah ini mempunyai jumlah guru seramai 59 orang. Yang ini terkini punya lah. Kemudian jumlah murid iaitu seramai 925 orang. Jadi di sekolah ini kita lihat sikit latar belakang murid, iaitu kita lihat kalau tadi kita dah nampak jumlah murid 925 orang. Dalam kalangan penduduk sekitar di situlah, kebanyakan di sekolah ni kebanyakan yang duduk di sekitar sekolah. Okey. Kemudian murid-murid di sekolah ini terdiri daripada bangsa Melayu, Cina, India, Iban dan orang asli. Terdapat juga orang asli di sekolah ni walaupun tak ramai. Bagi Bagi pendapatan pula,
keluarga murid-murid ini berlatar belakangkan B40, B40, M40 pun ada dan T20. Baik, kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu latar belakang murid yang lebih terperinci daripada yang sebelum ni. Kita ada 5 murid yang berlainan bangsa di sini, iaitu murid yang pertama iaitu murid Cina, jantina lelaki, iaitu dalam kalangan tingkatan 5. Keluarganya berpendapatan tinggi, boleh dikata T20. Kemudian murid ini bertutur dalam bahasa Cina di sekolah dan Melayu, akan tetapi bahasa Melayunya kurang fasih, sebab kadang kita yang kami lihat, orang Cina ni bila dalam kalangan Cina dia akan berkomunikasi dalam bahasa Cina lah. Kalau kita nak dengar bahasa Melayunya dengan kita, tapi kurang fasih sikit. Okay, itu murid Cina ni. Kemudian murid yang kedua berbangsa India, lelaki juga, di tingkatan 5 juga. Kemudian keluarganya berpendapatan sederhana, dan murid ini bertutur dalam bahasa Inggeris, dan bahasa Melayu. Okey. Pergi kepada murid yang ketiga. Murid ini orang asli, dan kemudian jantinanya perempuan di tingkatan 2. Keluarganya juga berpendapatan sederhana, dan murid ini juga bertutur dalam bahasa Melayu. Kita pergi kepada murid yang keempat. Ini murid bangsa Melayu, lelaki juga, dia sekarang di tingkatan 3. Keluarganya berpendapatan sederhana dan bertutur dalam bahasa Melayu. Dan murid yang terakhir, murid yang kelima, kami ambil adalah murid etnik Iban, seorang perempuan dan duduk di tingkatan 3. Keluarga juga berpendapatan sederhana dan juga bertutur dalam bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Hanifi bin Syahrul Yusri akan meneruskan pembentangan oleh saudari Anis. Kes seterusnya, respon guru terhadap murid. Okey, murid yang pertama iaitu murid Cina tadi. Dia kurang bergaul, sering bertanya pada guru apabila tidak faham akan sesuatu perkara, ringan tulang dalam membantu rakan kelas, tidak kira apa jua bangsa. Akan tapi dia kurang aktif dalam bersukan, dan pencapaian akademik dia sangat baik, manakala subjek kegemaran dia adalah matematik. Okay, murid yang kedua ialah murid India tadi, mudah bergaul dan suka bertanya apabila tidak faham akan sesuatu perkara, ramah, tidak kira apa jua bangsa. Murid tersebut juga suka membantu rakan sekelas dan aktif dalam olahraga serta aktif di dalam kelas. Manakala pencapaian akademik dia agak baik dan dia juga merupakan pelajar terbaik bahasa Inggeris tingkatan 4. Murid yang ketiga, dia kurang, iaitu murid yang orang asli tadi, dia kurang bergaul lah dengan rakan sekelas, dan dia juga kurang bergaul dengan guru, pasif di dalam kelas. Akan tapi disiplin dia baik dan tidak berapa aktif dalam bersukan. Dia juga tidak pernah bertanya sama ada di dalam ataupun di luar kelas, manakala pencapaian akademik dia kurang memberangsangkan. Seterusnya murid yang keempat iaitu murid Melayu, mudah bergaul, kurang bertanya apabila tidak faham akan sesuatu subjek yang tidak difahami.
dan peramah, tidak kira apa jua bangsa, suka membantu guru dan aktif di dalam kelas. Manakala murid tersebut juga aktif dalam permainan pingpong. Manakala pencapaian akademik dia kurang memberangsangkan. Murid yang kelima iaitu murid Iban, dia kurang bergaul, kurang bertanya di dalam ataupun di luar kelas, dan seorang yang introvert, tidak aktif bersukan. Akan tetapi disiplin dia sangat baik kepada guru lah dan apa-apa jua perkara, dan pencapaian akademik dia kurang memberangsangkan. Jadi dapatan kajian terhadap 5 orang murid tersebut, kami dapati SMK Intan Perdana Port Dickson terdiri daripada pelbagai etnik dan agama. Yang seterusnya, murid-murid bergaul dengan baik sama ada di dalam ataupun di luar kelas, dan murid berasal daripada kawasan yang berbeza-beza. Sebab ada yang dari orang asli, ada yang dari Iban kan, Cina, India. Dan seterusnya, bahasa Melayu adalah bahasa utama yang digunakan di samping bahasa Inggeris. Dan Alhamdulillah, kesemua bangsa yang ada di sekolah ni semuanya boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Dan majoriti mengatakan bahawa tiada berlaku unsur diskriminasi di dalam sekolah. Seterusnya saya akan pergi terhadap kepada implikasi terhadap pendidikan daripada kepelbagaian sosio-budaya. Mari kita lihat. Okey, implikasi dari segi bahasa pengantar, kurikulum dan co-kurikulum di sekolah. Okey, kita tengok murid satu iaitu murid Cina tadi. Dari segi kurikulum dia, murid satu ni dia kurang mahir dalam menggunakan bahasa pengantar. Bukanlah tak boleh cakap langsung, cuma dia tidak berapa fasih, tapi boleh juga bercakap. Dan dari segi kurikulum dia juga, murid Cina ni tadi dia baik dalam akademik, terutama sekali dari segi subjek matematik lah. Dia akan skor dengan markah yang tinggi. Dan kurikulum, tapi tidak aktif bersukan. Murid yang kedua iaitu murid India, dia mahir dalam menggunakan bahasa pengantar. Dan murid dua ni juga baik dalam akademik, namun tidak aktif seperti murid yang pertama di dalam co-curriculum. Murid yang ketiga iaitu murid orang asli tadi. Dia ni merupakan dia kurang mahir lah dalam menggunakan bahasa pengantar, iaitu bahasa Melayu. Akan tetapi dia boleh juga bercakap. Dan murid yang ketiga ni dia kurang baik dalam akademik, namun dia berminat dalam co-curriculum. Okey, yang seterusnya, murid yang keempat iaitu murid Melayu, dari segi kurikulum adalah sangat mahir dalam menggunakan bahasa pengantar. Bahasa sendirilah, bahasa Melayu. Dan seterusnya, dari segi co-curriculum, murid empat ni kurang baik dalam akademik, tetapi sangat aktif co-curriculum, terutama sekali dari segi bersukan. Contohnya seperti yang saya kata tadi, dia aktif dalam sukan pingpong. Yang seterusnya, murid 5, iaitu murid yang kelima ni adalah murid Iban. Dia mahir dalam menggunakan bahasa pengantar, iaitu bahasa Melayu. Akan tetapi murid tersebut kurang baik dalam akademik dan tidak berapa aktif dalam co-curriculum. Jadi kita pergi kepada ketaksamaan dalam sosio-budaya. Kepelbagaian sosio-budaya memberi kesan terhadap pendidikan
dari segi bahasa, layanan guru, jantina, kaum, pencapaian akademik maupun pencapaian co-curriculum. Sebab ada banyak bangsa dan kaum, jadi dari segi layanan guru terhadap kaum-kaum yang berbeza ni adalah berbeza. Dia tidak boleh sama seperti yang lain. Kaum Melayu ada layanan dia yang lain. Iban macam mana layanan dia. Dan dari segi pencapaian akademik, mungkin orang asli tadi kita katakan dia kurang pandai dalam akademik. Jadi layanan guru terhadap dia adalah perlu ada kreativiti lah untuk ubah cara mengajar bagi pelajar tersebut faham akan pengajaran yang diajar oleh guru tersebut. Seterusnya, implikasi terhadap murid. Jadi apa yang terjadi bila mana ada kepelbagaian sosial budaya tersebut? Ada murid yang gemar bersendirian, dan ada juga murid hilang tumpuan ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi wujud juga jumlah murid cemerlang ni rendah, dan ada juga murid mengalami kemurungan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan mengenai peranan guru sebagai ejen sosialis. Peranan guru secara umum, yang pertama ialah mengambil perhatian yang sesuai bagi memulihkan setiap pelajar mendapat peluang yang adil untuk pembelajaran yang berkesan. Selain itu, kawalan tingkah laku melalui peraturan dan bilik darjah. Yang ketiga ialah menyediakan sumber tambahan yang sesuai dengan pelajar agar pelajar bermakna boleh berlaku. Seterusnya, sebagai perancang, guru sebagai perancang pengajaran dan pembelajaran. Guru menggunakan pelbagai teknik PNP yang sesuai dengan tingkat dan tahap pencapaian murid. Kurikulum formal yang diajarkan diselitkan dengan nilai sikap, kepercayaan dan budaya antara kaum. Contohnya, murid diajar tentang peristiwa berdarah 13 Mei dan mengaitkan dengan semangat cinta akan negara sebagai warga negara. Guru juga perlu galakkan pembelajaran secara konstruk. Murid diberikan kebebasan untuk menghasilkan pengetahuan dan dapat membina kemahiran sosial dalam kalangan mereka. Peranan guru sebagai ejen dan penyampai ilmu perpaduan. Guru melengkapkan diri dengan pengetahuan yang terkini dan mencukupi tentang agama, budaya, adat resam, cara hidup, cara berfikir dan kehidupan setiap anak muridnya. Guru juga perlu menjauhi sikap berat sebelah, belas dan sebarang perlakuan yang berunsur sentimen perkauman. Pemupukan perpaduan dapat dilakukan dengan aktiviti co-curriculum. Misalnya, penganjuran pertandingan kelab bahasa Melayu. Semua murid dapat menyertai dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kebangsaan. Bahasa Melayu perlu digunakan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah bagi pemupukan perpaduan antara kaum. Peranan guru sebagai role model. Guru mempengaruhi sebarang tingkah laku murid dan begitu juga sebaliknya. Guru harus membina satu hubungan yang positif bersama dengan murid. Guru perlu merangsang interaksi dan pergaulan persahabatan murid di dalam bilik darjah. Jika guru menunjukkan sikap prejudis terhadap sesuatu etnik, ini bukan sahaja mempengaruhi hubungan antara guru murid, tetapi juga akan memberi kesan terhadap hubungan murid di dalam kelas berkenaan. Hubungan kemesraan perlulah dipupuk agar interaksi yang berlaku dalam kelas dapat memberi ruang kepada murid untuk menyesuaikan diri sesama mereka. Selain itu, yang terakhir ialah guru sentiasa berpakaian kemas dan menunjukkan akhlak yang baik serta terpuji. Kesimpulannya, guru merupakan hak utama terhadap pengetahuan murid.
Guru juga perlu bertindak sebagai pemudah cara dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu berperanan sebagai ejen perubahan dan menjadi sumber inspirasi kepada murid. Tuntasnya, sebagai seorang guru, kita harus menunjukkan personaliti shakhsiah yang baik secara holistik kepada murid dan masyarakat. Sekian sahaja pembinaan kami bagi tajuk sosiologi dalam pendidikan, kepelbagaian sosial budaya di SMK Intan Perdana Port Dickson dan implikasi terhadap pendidikan serta peranan guru sebagai ejen sosialis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.